Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita sekali lagi pada petang ini secara live. Sebelum tu saya ingin memohon maaf lambat sikit. Jadi petang ini kita akan sambung kembali dalam rancangan ataupun program ulang kaji buku bimbingan tahsin tajwid, iaitu Al-Qiraat Qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Asy-Syatibi. Jadi buku ni adalah buku pendekatan mudah dan lebih berkesan, kerana buku ini terdapat gambar rajah yang mudah untuk kita membantu kita untuk memahami berkaitan dengan sifat dan juga makhraj, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita mulakan petang ni. Baik, kemarin kita bincang berkaitan makhraj hamzah dan ha simpul. Baik, jadi petang ni kita masuk pada makhraj yang seterusnya lah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi petang ni kita masuk makhraj, masih lagi makhraj nombor 2 lah. Makhraj nombor 2 iaitu masih lagi dalam makhraj halkum, iaitu huruf ain dan huruf ha pedas. Baik, ain, di manakah makhraj dia ain? Baik, huruf ain terhasil apabila menekan suara ke tengah kerongkong. Sekali lagi, ain makhrajnya di mana terhasil apabila menekan suara ke tengah kerongkong. Di sini dipanggil kawasan tengah kerongkong di sini. Nampak tak ni? Jadi suara kita perlu mesti ditekankan di bahagian tengah kerongkong. Dan kita tengok keadaan gambar rongga ataupun peti suara, dia agak menjadi kecil lah. Dia kata rongga menjadi kecil bila epiglotis ditekan. Jadi apabila kita tekan suara ain di tengah halkum, maka akan tekan di sini, tekan epiglotis di sini, maka menyebabkan peti suara kita menjadi semakin kecil kerana tekanan di bahagian epiglotis. Jadi huruf ain tekan dia di bahagian tengah kerongkong ataupun tengah halkum lah. Jadi makhraj ain di sinilah. Pastikan bila kita sebut ain, baca ain, keluar dia di sini, di tengah halkum. Baik, contoh dia a, i, u, tengah halkum lah. Baik, pastikan bunyi dia di tengah halkum. Ni gambar rajah dah, lebih kurang macam ni lah. Ni, tekan suara huruf ain di tengah halkum di sini. Ain di sinilah. Pastikan kita boleh beza di antara ain dengan hamzah. Kalau hamzah di bawah, kemarin hamzah kita dah bincang dah kemarin di bawah ni. Kalau ain di tengah ni, pastikan ain dengan hamzah kita boleh beza lah. A, i, u. Baik. Kemudian kita tengok sifat dia pula. Sifat ain, yang pertama, ain bersifat dengan jahr. Jahr bermaknanya tertahan nafas, tertahan udara, tu maksud jahar. Lawan jahar adalah hams. Hams pula adalah terlepas nafas, terlepas udara. Jadi ketika mana kita membaca ain, ketika mana kita menyebut ain, pastikan nafas kita tertahan, udara tertahan. A, i,
Macam mana kita nak pastikan tidak ada udara yang keluar? Kita letak tapak tangan di depan mulut kita. Kita letak tapak tangan di depan mulut kita dan kita sebut rasanya tidak ada udara yang keluar lah. Tidak ada angin, udara yang keluar. Kerana nafas kita tertahan, iaitu jahar. Nafas tertahan. Lawannya adalah hams. Lawannya yang bawah ni lah, hams. Kemudian yang kedua, sifat ain. Yang kedua adalah tawassut. Sifat ain yang kedua adalah tawassut. Tawassut pula apa dia? Tawassut adalah sifat pertengahan. Sifat pertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Jadi ain bersifat dengan tawassut. Tawassut adalah sifat pertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Jadi kita nak tahu apa itu tawassut, kita kena tahu apa itu syiddah dulu dan apa itu rakhawah. Syiddah bermaksud tertahan suara. Maksudnya suara itu tidak mengalir. Manakala rakhawah, suara itu mengalir. Ataupun suara itu terlepas. Jadi tawassut adalah pertengahan di antara dua tadi. Jadi ain bersifat dengan tawassut, iaitu suara ain. Apabila kita menyebut ain, khususnya ain itu mati, suara ain tidak nak kata tertahan sangat pun tidak, nak kata terlepas pun tidak. Tu macam mana? Kalau tertahan tu tertahan suara ain. Kalau terlepas dia jadi panjang, tu sebutan ain. Tapi dia sifat dia tawassut, pertengahan. Nak kata terlepas sangat pun tidak, nak kata tertahan pun tidak. Siratal ladzina an'am suara ain tu dia tertahan, pertengahan. Di antara tertahan suara dengan terlepas suara. Tu dikatakan tawassut. Habis. Kemudian sifat ain yang ketiga adalah istifal. Istifal bermaksud merendah bahagian pangkal lidah ni. Bahagian belakang lidah ni merendah. Istifal bermaksud bahagian belakang lidah ini merendah daripada lelangit keras, lelangit lembut. Jadi apabila kita baca ain, mana bahagian belakang ni menurun, merendah. Apabila rendah, menurun, maka sebutan ain tu jadi nipis. Dia tak tebal, dia nipis sebab bahagian belakang ni turun. Itulah dimaksudkan dengan istifal. Istifal lawannya adalah isti'la'. Isti'la' pula maksud dia terangkat pangkal lidah. Yang ni istifal merendah bahagian belakang ni. Belakang ni dipanggil pangkal lidah. Bila bersifat istifal, mana sebutan ain itu nipis. Dia tak tebal, nipis. Sebutan dia pastikan nipis. Okey, contoh dia alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin nipis lah. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tebal. Salah lah. Sebutan dia nipis. Merendah bahagian belakang ni. Belakang ni dipanggil istifal lah. Merendah pangkal lidah. Kemudian sifat ain yang seterusnya adalah infitah. Infitah apa dia maksud? Terbuka. Terbuka di antara tengah lidah dengan lelangit keras. Terbuka. Ataupun menjauh tengah lidah dengan lelangit keras. Itu dimaksudkan dengan infitah. Apabila menjauh, tengah lidah ni menjauh daripada lelangit keras, maka sebutan ain menjadi nipis kerana ada ruang yang luas di sini. Di tengah ni terdapat ruang yang luas ataupun rongga yang luas. Akibat tengah ni turun daripada lelangit keras, dia terbuka. Apabila rongga ni menjadi luas, maka sebutan ain jadi nipis. Itu dimaksudkan dengan infitah. Lawannya adalah itbaq. Lawan bagi sifat infitah adalah itbaq. Itbaq tu merapat, menghimpit tengah lidah dengan lelangit keras yang menyebabkan huruf itbaq itu menjadi tebal. Huruf dia ada 4. Ta, dha, dad, sad. 4 huruf yang bersifat dengan itbaq, iaitu merapat tengah lidah dengan lelangit keras. Jadi ain bersifat infitah, terbuka tengah lidah daripada lelangit keras. Maka sebutan dia jadi nipis. Dia jadi nipis. Baik, dan yang terakhir, sifat ain adalah isma'. Sifat ain yang terakhir adalah isma'. Maksudnya
kurang lancar ataupun tidak lancar. Sebutan ain ini agak kurang lancar. Kerana apa? Kerana ain makhraj dia jauh daripada bibir, jauh daripada hujung lidah. Dia duduk di sini. Jadi bila kita nak sebut dia keluar agak lambat, agak tidak lancar nak keluar daripada bibir ni. Dia agak lambat. Bukan tak keluar, maksudnya kurang lancar. Itu maksud isma'. Kurang lancar. Kerana apa? Jauh yang makhraj dia di tengah halqum ni, nak keluar ke bibir ni memang lambat sikit. Itu dimaksudkan isma'. Lawan dia adalah izlaq. Izlaq itu ialah sebutan lancar. Huruf izlaq ada apa? Ada 6. Mim, nun, ra, lam. Lagi dua huruf apa? Lin, umar. Ain. Macam mana? Lin, lam, nun, ain, mim, ra. Ada lima huruf yang bersifat izlaq. Jadi ain dia termasuk dalam huruf isma', huruf yang sebutan dia agak kurang lancar kerana makhraj dia jauh daripada bibir dan hujung lidah. Baik, habis. Dan yang kedua, yang seterusnya, yang kedua adalah makhraj masih lagi dalam makhraj nombor 2, iaitu makhraj halqum juga sama. Itu huruf ha. Yang tadi ain, ini ha. Yang inilah dipanggil ha pedas. Ha pedas. Sebab apa orang panggil ha pedas? Kerana bunyi dia tu seolah-olah pedas. Ha, bunyi pedas. Pastikan kita boleh beza di antara ha pedas dengan ha simpul ataupun ha besar. Baik, dia tadi mana makhraj dia terhasil apabila menekan suara ke tengah kerongkong lah. Samalah macam ain tadi. Ain pun tengah kerongkong juga. Ha pun tengah kerongkong. Maknanya dua huruf ini, ha dengan ain, tempat dia lebih kurang sama. Iaitu tekankan suara di bahagian tengah halqum lah. Di sini bahagian tengah halqum. Bawah ni bawah halqum ataupun hujung kerongkong. Di sini tengah, atas ni hujung kerongkong sebelah atas. Baik. Kita tengok gambar rajah peti suara. Rongga menjadi kecil bila epiglotis ditekan. Peti suara agak terbuka di sini. Agak terbuka. Berbeza dengan ain. Ain agak kecil lah peti suara dah. Kerana tekanan yang sini. Tekanan pada epiglotis. Di sini tekanan dia tak kuat sangat. Epiglotis tekanan dia tak kuat sangat, maka rongga peti suara ni terbuka sedikit. Jadi yang bintik-bintik ni adalah tapak lidah. Tapak lidah. Di sinilah kawasan ni. Kawasan ni. Okey, jadi ha bunyi dia pastikan di tengah lah. Pastikan bunyi pedas. Pastikan bunyi pedas. Baik, kemudian kita tengok sifat dia pula. Kita tahu dah makhraj ada di sini. Kemudian kita tengok sifat dia pula. Baik, sifat ha pedas yang pertama adalah hams. Hams lawannya adalah jah. Kalau jah adalah tertahan nafas, kalau hams terlepas nafas ataupun terlepas udara. Bila kita sebut ha, pastikan ada udara yang terlepas, nafas yang terlepas. Macam mana kita nak tahu? Kita letak tapak tangan kita di depan bibir ni. Letak di depan mulut kita. Dan kita sebut ada tak udara yang keluar? Ada tak angin yang keluar? Mesti ada lah, mesti ada. Sebab apa? Sifat dia adalah hams, iaitu terlepas nafas, terlepas udara. Baik. Kemudian sifat ha yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah bermaksud terlepas suara. Yang ni terlepas nafas. Yang ni hams terlepas nafas. Kalau rakhawah terlepas suara. Maksud dia mengalir suara. Mengalir itu maksudnya sebutan ha itu agak panjang. Contoh dia sebutan dia mengalir ataupun panjang sedikit. Itu dimaksudkan dengan rakhawah. Lawannya adalah syiddah. Lawan rakhawah adalah syiddah, iaitu tertahan suara. Dengan maksud suara tidak mengalir. Antara huruf syiddah adalah hamzah. Suara hamzah itu tidak mengalir. Kerana hamzah bersifat dengan syiddah. Sifat yang kuat. Manakala rakhawah ini sifat yang lemah. Sifat yang lemah, rakhawah maksudnya mengalir suara ataupun berpanjang sedikit suara. Sebutan ha itu.
Itu dimaksudkan dengan rakhawah. Kemudian sifat ha pedas yang ketiga adalah istifal, samalah macam atas tu, iaitu merendah bahagian pangkal lidah ini menurun, merendah. Bila merendah daripada lelang lembut, maka sebutan ha itu jadi nipis. Ih, ha, hi, hu. Sebutan dia jadi nipis. Sebab apa? Bahagian belakang lidah ni menurun, merendah, yang dipanggil istifal. Lawannya adalah isti'la. Isti'la adalah meninggi, menaik pangkal lidah. Itu lawannya. Baik, kemudian sifat ha yang keempat adalah infitah. Sama macam atas tadi, iaitu bahagian tengah lidah ini terbuka. Terbuka daripada langit keras. Ni langit keras, ni tengah lidah terbuka. Ataupun menjauh tengah lidah daripada langit keras. Apabila jauh, maka rongga di sini agak kelihatan luas. Maka sebutan ha itu jadi nipis. Sebab tengah lidah ni, rongga menjadi luas. Tu. Sebutan dia nipis. Kerana infitah, iaitu terbuka tengah lidah. Dan yang terakhir, sifat ha pedas adalah isma'. Isma' maksudnya sama macam tadilah, iaitu sebutan ha agak kurang lancar, tidak lancar kerana makhraj ada di sini ya. Kita nak sebut dia tu kena tekan suara di sini, dan agak sukar untuk dia nak keluar ke bibir. Jadi sebutan dia termasuk dalam sebutan yang kurang lancar. Ha, hi, hu, kena tekan di sini. Suara kita kena tekan di sini, di bahagian tengah halkum. Jadi agak sukar dia nak keluar. Bukan dia tak keluar, tapi agak sukar. Tidak mudah lah. Kena tekan di sini suara, barulah dia keluar. Jadi dia termasuk dalam huruf yang bersifat dengan isma'. Lawan dia adalah izlaq. Izlaq pula maksud dia sebutan lancar. Kerana hurufnya terdiri daripada huruf bibir dan huruf hujung lidah. Apabila berada di kawasan sini, jadi mudah nak keluar. Berbanding huruf ha. Keluar ada di sini, jadi nak keluar tu susah sikit. Bukan tak keluar, cuma agak kurang lancar. Baik, itulah sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan makhraj ain dan ha pedas pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat fahamlah dan dapat perbetulkan yang mana salah bacaan kita sebelum ini yang berkaitan dengan ain dan ha pedas. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan fahamlah apa yang telah dikongsikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tuan share lah. Assalamualaikum Pak Cik Mak Jamil bin Idris. Terima kasih kerana sudi menonton live pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi keberkatan kepada kita, insya-Allah. Baik, jadi saya sudahi live pada petang ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.